pukul 7. Dia main tak? Okey lah. Boleh tak? Sambil-sambil dia orang masuk nanti habis dah lah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada pada ayat-ayat terakhir dari surah An-Nahl. Dan untuk terjemahan kita dah sampai pada ayat 125. Kalau ikut sambungan hari ni 126. Tapi kita bacalah supaya banyak sikit, kita ambil daripada 120. Biar kita baca banyak sikit. 120 nanti kita terjemah 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Walam yaku minal musyrikin. Syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita mula pada hari ini lewat sikit kerana ada permintaan untuk kita mula lewat agar tidak bertindih dengan kuliah Al-Fadil Tuan Guru kekanda saya Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Jadi insya-Allah bila dia selesai makna boleh sambung terus dengan kuliah Hanan ni. So kita menghimpunkan dua kebaikan. Walaupun tak sama ikan kering dengan ikan bawah tau. Tak sama. Ikan kering dengan ikan bawah, tapi kurang-kurang mudah-mudahan adalah kebaikan ikan kering ni walaupun dah makan dah ikan bawah tadi. Walaupun ikan bawah, ikan tenggiri dah tadi, makan sedap dah. Bolehlah dengan ikan kering pula. Tapi ada, mudah-mudahan dapatlah manfaat insya-Allah. Okey. Jadi kita sambung ayat 126. 126. Okey. Semalam kita baca 125 tentang perintah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah kepada jalan Tuhanmu. Okey. Ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat dia lah. Bahawa kita ni ada tanggungjawab untuk berdakwah. Cumanya orang kita ni dia dalam zon selesa sebab majoriti kita orang Islam. Tapi kita lupa bahawa dakwah ni bukan sekadar untuk non-Muslim. Dakwah juga adalah untuk orang Islam sendiri. Tapi kalau kita boleh ajak non-Muslim masuk Islam, itu saham paling besar lah. Saham paling besar. Jadi pada sahabat-sahabat yang ada kerja, yang duduk ada bekerja dengan non-Muslim, ada kawan non-Muslim, dia kena ada cita-cita untuk ajak mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya sahabat sejati. Kawan sejati, kawan yang benar, dia tak sanggup tengok kawan dia ni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ada kawan, fikirlah cara mana
Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi kena ada rasa tanggungjawab nak berdakwah. Kena ada. Sahabat-sahabat yang saya dah tengok dalam Facebook lah, mereka ni dakwah non-Muslim, aktif. Cita-cita kalau boleh nak mengislamkan 1000 orang. Okay. Kita ni kalau boleh seorang pun kita kata Alhamdulillah dah. Ada orang masuk Islam disebabkan kita. Tapi sebenarnya peluang tu bukan tak ada, ada. Cuma kita tak berani nak ambil ataupun tak tahu macam mana cara nak ambil. Ala kullin, berjinak-jinaklah dengan dakwah. Berjinak-jinak dengan dakwah. Dakwah kepada ahli keluarga, dakwah kepada saudara mara, share video-video dakwah. Kita tak pandai nak mengajar, kita share video. Facebook sekarang ni ruang dakwah tu terbuka luas. WhatsApp terbuka luas. Memanglah orang akan kata poyo lah, rasa pandai lah, dia rasa kita ni nak bagi nasihat kat dia. Just ignore lah perkataan macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun kena cemuh. Cuma kita jangan sampai mengambil pendekatan yang tidak hikmah. Sebab Allah Ta'ala kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Tengok keadaan, cara, tempat, nasihat. Okey. Saya semalam jumpa seorang imam yang mana dia pernah jadi imam dengan saya lah. Kita dengar bacaan dia dulu, cantik. Sekarang agak, dia mungkin nak memperelokkan bacaan dia, tapi jadi takalluf, kita panggil tu, mana melampau dalam bacaan dia. Jadi saya pun kata, lepas sembahyang tu tanya khabar, sembang. Nak balik tu kita kata, nama dia Azim lah. Azim, so yang dulu baca lagi sedap lah. Kita ayat kita lagi sedap baca dulu. Sekarang ni dia ke ustaz, dia kata. Dia pun lama dah tak cek bacaan, dia kata. Jadi kita pun sempatlah, dia sambil-sambil buat tepi jalan tu, duduk bagi nasihat gitu. Alhamdulillah lah. Kurang-kurang kita sampaikan. Dia nak pergi betul dengan siapa tu tak kira. Itu dalam kemampuan yang kita mampu. Banyak lagi yang kita tak mampu, tapi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma kita nak kata dakwah ni kena berjinak-jinak. Boleh jadi kita tak formal. Kita hantar WhatsApp, hantar mesej, like Facebook, apa semua, tampal stiker dekat kereta. Jalan dakwah tu banyak. Yang penting hikmah. Dan wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Okey. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Ada orang dia suka berdebat, ada orang dia tak suka. Jadi kalau perlu, berdebatlah dengan cara yang baik. Yang disebut di sini, man ihtaja minhum ila munadharatin wa jidalin falyakun bil wajhil hasan birifqin walinin wa husni khitabin. Siapa yang perlu kepada debat atau diskusi, maka hendaklah dia berdiskusi dengan wajah yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut, dan dengan ayat-ayat yang indah, yang elok, supaya tidak menimbulkan ketidakselesaan ataupun dia panggil apa? Fight back, dia panggil apa? Feedback, ataupun yang orang panggil, kita dakwah dengan orang pula caci agama Islam. Okey? Tindak balas yang tidak baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi soal dakwah itu kerja kita. Soal hidayah, Allah lebih tahu. Allah Ta'ala kata, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih tahu siapa yang akan sesat
Dan siapa yang akan mendapat petunjuk? Jadi kerja kita ni ajak je. Soal dia nak terima atau tak terima, itu urusan Allah. Dan Allah akan adili kita dengan effort kita, usaha kita. Kita dah usaha, dah dakwah, dia tak terima. Nak macam mana? Begitulah kita. Keluarga ke, sahabat ke. Allah nilai usaha kita. Kita dah usaha, dah didik dia. Cuma tak jadi sebagaimana yang kita harapkan. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Sebab hidayah ni milik Allah. Tapi Allah Ta'ala tanya kita, kamu dah buat ke begini gitu? Usaha dah ke tak gitu? Jadi dalam soal dakwah, outcome dia adalah usaha. Sama ada orang beriman ke tak beriman, yang tu urusan Allah. Itu urusan Allah. Baik. Ayat yang seterusnya, kita nak bacain hari ni. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Sekiranya kamu membalas kejahatan pihak lawan. Okey. Ini sama ada pihak lawan ataupun termasuk dalam urusan qisas. Dalam tafsir disebut ayat ini al-amru bil musawah fil qisas. Perintah untuk sama dalam qisas. Qisas ni apa? Tuntut balas, hukum balas. Okay. In akhadha, sekiranya ada orang ambil sesuatu dari kamu, maka ambillah sepertinya. Kalau orang pukul sesuatu, maka pukullah sepertinya. Gitu. Jika kamu membalas kejahatan, kita dah hukum balas, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama yang telah ditimpakan kepada kamu. Jadi di sini Allah Ta'ala memberi izin untuk menghukum balas. Tapi pastinya dengan lunas undang-undang lah. Kita mengadu kepada hakim, pastinya dengan lunas undang-undang. Islam bukan suruh balas dengan suka hati macam tu, tak. Tapi kita kena tuntut dekat mahkamah. Jadi di saat mahkamah nak hukum balas, Islam kata balaslah yang setimpal dengannya. Kalau dia tu potong kaki, maka hukumlah dia potong kaki. Kalau dia potong jari, hukumlah dia potong jari. Dia panggil qisas. Okey. Tapi dalam Islam Allah Ta'ala bagi lagi satu lagi option selain daripada balas, iaitulah sabar. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Jika kamu bersabar, maka sungguh yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Sabar itu lebih baik. Jadi sebab itu dalam bab sabar ni memang sangat besar pahala dia. Sama ada ayat ni ataupun ayat yang lain. Dan sabar ni, saya nak ulas sikit. Sabar ni, baru ni saya dengar perkongsian Ustaz Muhammad Amin Abdullah dalam TV kan. Tapi saya dengar dalam radio IKIM lah, dengan Nur Hayati Paradi, dia punya masa tu host dia tu. Apa yang dia sebut, satu angle yang sangat, bukan sangat lah, agak menarik lah kita kata. Di mana dia kata sabar ni ibadat anugerah. Ibadat anugerah. Apa maksud ibadat anugerah? Siapa yang Allah bagi kesabaran, barulah dia boleh sabar. Kita tak boleh create kesabaran tu. Contohnya, kita kata hari ni aku nak beribadat dengan ibadat sabar. Kita pun duduk dekat surau, kita pun zikir. Sabar, 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 sabar. Dapat ke amalan sabar? Tak dapat. Tak ada. Sabar tak datang dengan kita sebut sabar. Tapi sabar datang apabila Allah anugerahkan kita sebab untuk kita bersabar. Sebab itulah kadang-kadang datang dalam bentuk musibah. Kehilangan harta, baru kita boleh sabar. Kematian anak, baru kita boleh sabar. Kemalangan, baru kita boleh sabar. Ada orang marah kat kita, baru kita boleh sabar.
Kalau orang tak marah, kita nak sabar macam mana? Betul tak? Ada Allah anugerahkan kesabaran melalui pasangan dia. Allah dia kata, bertahun-tahun dah aku kena sabar gini. Kita kata, Alhamdulillah. Betul tak? Kalau tak ada dia, aku pun tak ada lah ibadat sabar tu. Betul tak? Allah bagi anugerah tu. Sebab tu kadang-kadang, kita tengok benda tu, kita tak puas hati. Tapi sebenarnya, dia adalah anugerah Allah bagi kat kita, supaya dengan sebab tu, ada ibadat sabar kat kita. Kalau tidak, tak boleh nak sabar. Sebab sabar ni ibadat yang Allah anugerahkan. Sebab untuk bersabar. Dia kena ada sebab, baru boleh sabar. Kalau tak ada sebab, tak boleh sabar. Atas sebab apa nak sabar? Tahu, aku sabar je lah. Sabar apa yang kamu sedang sabar tu? Tak tahu? Tak tahu. Tak tahu sebab. Dia sabar. Sabar dengan niat lah. Nak panggil. Saya berniat untuk sabar. Tapi benda tu tak ada. Boleh tak kita sabar? Tak ada. Tapi Allah anugerahkan kita kesabaran. Tiba-tiba kena sakit kepala. Allahu Akbar. Sabar je lah. Tiba-tiba benda hak kita buat, nak rancang, tak berlaku. Musibah bertimpa-timpa. Covid datang. Ini Covid. Sabar. Orang kena buang kerja. Sabar. Ada yang kematian keluarga. Sabar. Jadi sabar ni anugerah Allah. Jadi sebab tu bila kita ada sesuatu musibah yang kita boleh gunakan dia sebagai asas kesabaran kita, kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Okay? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas semua urusan kita. Mujur ada sebab untuk kita sabar sehingga kita boleh ibadat sabar. Cuma kita minta janganlah Allah uji kita dengan satu musibah yang kita tak mampu nak sabar. Nah, kalau tak mampu nak sabar, ya Allah, janganlah Engkau uji kami dengan sesuatu yang mana kami tak mampu untuk menanggungnya. Tapi Allah dah tahu dah, bila dia bagi tu, dia bagi yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sesuatu melainkan dalam kemampuan dia, dalam kemampuan dia. Tapi kalau nak balas boleh, tak ada masalah. Wa in aqabtum, kalau tiba-tiba kita diuji orang pukul kita, kita nak balas balik. Boleh mengadu kepada hakim, hakim dia pukul aku nak pukul dia balik. Ataupun orang tu dibunuh ahli keluarga dia. Kemudian dia nak tuntut bela dengan hakim, yang hakim, anak aku telah mati dibunuh oleh fulan, aku nak dia juga dihukum bunuh. Okay? Dia juga dihukum bunuh. Boleh, tak ada masalah. Islam membenarkan, pasal itu hak. Orang yang kehilangan keluarga, memang dia sangat sedih. Berapa ramai orang yang mana sedih bila mana pembunuh yang bunuh anak dia hidup bebas. 2 kali kesedihan. Sedih anak hilang satu. Sedih tengok orang tu bebas pula. Habis. Ni. Islam tidak begitu. Berapa ramai orang panggil tidak mendapat keadilan. Kehilangan ahli keluarga, tapi pembunuhnya okey, lepas. Jadi Islam kata hak nyawa tu terletak pada keluarga si mati. Kalau dia nak hukum balas, itu hak dia. Tapi kalau dia nak maaf, wa in ta'fu, kalau kamu memaafkan, lebih baik. Jadi sama juga dalam ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bi. Kalau kamu dia buat jahat kepada kamu dan kamu nak balas kebaikan tersebut, maka balaslah yang setimpal dengan apa yang ditimpakan kepada kamu. Tapi kalau kamu sabar, lahuwa khairul lisabirin. Lebih baik bagi orang yang bersabar. Okey? Ayat yang seterusnya. Wa ma sabruka illa wasbir. Allah Taala perintah pula, bukan setakat sebut kebaikan, sabar lebih baik. Allah perintah, sabarlah. Sabarlah. Okey?
sabarlah. Jadi ayat ini berkata Ibnu Zaid, okay, mula-mula Islam diperintahkan untuk bersabar. Pasal di awal dah tak boleh nak lawan, diperintahkan wasbir, sabar. Mereka diperintahkan untuk bersabar di atas penganiayaan orang Islam. Kemudian masuklah orang-orang dalam Islam, orang-orang yang hebat dan kuat seperti Umar Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhir sekali mereka kata, ya Rasulullah, kalaulah Allah izinkan kita balas balik perbuatan mereka, nescaya kita boleh balas. Kita balas perbuatan tersebut. Maka turunlah ayat ni. Wasbir, sabar. Allah Ta'ala suruh sabar dulu. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kamu berhasil untuk sabar melainkan dengan pertolongan Allah. Tapi setelah itu turun ayat jihad, maka perintah sabar ni ternasakh dengan ayat jihad. Kalau orang musyrik aniaya kamu, maka kamu dibenarkan untuk jihad. Batu di awalnya orang Islam ni sabar di atas penganiayaan orang musyrik, tapi setelah mereka ada kekuatan, mereka dibenarkan untuk berjihad melawan balik orang-orang musyrik tersebut. Tapi dalam urus kehidupan kita yang lain, kesabaran ni masih lagi perlu, dan tidak ada kesabaran melainkan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Baik, wala tahzan alaihim, jangan kamu berduka cita terhadap kedegilan mereka. Wala taku fi dhaiqin, jangan pula kamu duka cita atau bersempit dada. Jangan kamu bersempit dada. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dari apa yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka lakukan. Okey? Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Jangan kamu rasa duka cita, sempit dada disebabkan apa yang mereka lakukan. Apa maksud jangan berduka cita di sini? Kerana Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada Nabi Muhammad kemenangan. Sabar bukan bererti kalah. Sabar bukan bererti kalah. Jangan rasa sempit dada dengan kesabaran. Kadang-kadang kita ni bila sabar kita rasa macam teraniaya. Aku ni tak puas hati betul. Tak boleh nak itu ke dia. Jangan. Kesabaran ni kadang-kadang kemenangan. Sabar itulah menang. Berapa ramai orang dengan sebab kesabaran, dia dapat apa yang dia cita-citakan. Nah, kadang-kadang kita tak perlu kata apa-apa, kita sabar je. Akhir sekali, yang kita nak tu dapat. Kalau kita tak sabar, kita jawab begini, gue tunggu akhir sekali, duk bergaduh, makan pun tak kenyang, duk bergaduh situ ya. Betul tak? Duk pasal duk bergaduh, tak habis. Mula-mula kita nak suruh mungkin masak tu kurang masin je. Akhir sekali pasal duk bergaduh tu, makan pun tak kenyang. Tapi kalau kita sabar sekejap, duk diam, sama ada hak masin tu kita telan, ataupun hak kena marah tu pun baiki masakan dia. Akhir sekali sabar sekejap, dua-dua makan kenyang. Gitulah lebih kurang contoh. Dalam urusan hidup kita banyak sebab kesabaran. Allah Ta'ala dalam ayat ni khusus kepada ayat dalam dakwah Nabi. Sebab ayat di awal tu cerita dakwah. Okay? Dalam dakwah kena ada kesabaran. Kena ada kesabaran. Kemudian dalam dakwah ni juga jangan rasa sempit dada. Apa saja orang buat terhadap dakwah kita, jangan rasa sempit dada. Orang tak bagi tauliah, tak ada masalah. Orang nak halang, tak ada masalah. Dan kenapa kita nak rasa sempit dada? Kita nak rasa susah hati. Wasbir, sabar. Pasal apa? Kesabaran kita bukan kekalahan. Ingat perkataan yang Ustaz Halim sebut tentang nasihat Pak Cik Rahim kepada dia. Arwah Pak Cik Rahim kan?
Dia kata, ustaz jangan bimbang. Jangan bimbang masalah orang tak bagi tauliah ke apa macam. Jangan bimbang. Tauliah kita tu Allah Ta'ala. Kemenangan kita tu dengan Allah Ta'ala. Bukan dengan urusan manusia. Jadi soal dakwah tu macam tu. Tu bagi satu bagi contoh. Kalau Pak Haji Rahim boleh kata gitu, Allah bagi tahu kepada Nabi lebih daripada tu lah. Allah Ta'ala kata, kalau berdakwah. Pertama ayat 125 tadi, perintah dakwah. Yang kedua, perintah untuk sabar. Ataupun kalau nak balas, balas yang tertimbal, tapi sabar lebih baik. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan lagi, sabar, wasbir, wala tahzan, jangan kamu sedih, wala taku fi dhaiqin, jangan kamu rasa sempit dada, mimma yamkurun, dari apa yang mereka buat. Ini terkhusus ujian dakwah. Tapi kita boleh bawa kefahaman sabar ni kepada kehidupan kita seharian. Pasal ujian Allah ni bukan dalam bentuk dakwah saja. Okey? Kenapa kita rasa tak perlu? Pasal apa? Pasal dalam dakwah, kemenangan kita adalah bila kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita berbuat kebaikan, Allah suka dan Allah sayang. Yang tu yang kita nak. Bukan kita nak pujian manusia. Sebab tu Allah Ta'ala kata di akhir ayat ni, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Okay? Jadi di sinilah kemanisannya. Hatta kalau tak ada orang terima dakwah kita pun, kalau Allah bersama kita, alhamdulillah. Inilah kemenangan. Kita bukan nak kata, oh dia ramai pengikut follower dia Facebook 1 juta. Oh, tak apa. Tak ada orang ikut pun tak apa. Follower kita tak ada, tak apa. Yang penting, Allah bersama kita. Dan kita pula dapat berbuat baik. Bersalat, panggil 5 waktu, okey, boleh ngaji Quran, boleh faham agama dengan baik, boleh beramal ibadah. Alhamdulillah. Jadi cita-cita kita sebenarnya dalam dakwah ni adalah untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sudut kita senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah bantu kita, Allah menangkan kita, Allah bagi petunjuk, Allah bagi panduan. Itulah dia panggil hadhihi ma'iyyah khassah, yang Allah Ta'ala sebut dia ni bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan inilah yang Nabi SAW rasa apabila baginda sampai dihalau dari Mekah, berhijrah dengan Abu Bakar, bersembunyi dalam gua, tengah-tengah bersembunyi dalam gua. Abu Bakar rasa sedih dan takut, sehingga Nabi kata, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bimbang, Allah bersama kita. Dalam dakwah inilah dia, jangan bimbang, Allah bersama kita. Yang penting kita kena benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita benar dengan Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tapi bukan setakat tu, walladzina hum muhsinun, dan mereka berbuat kebaikan. Wa makna alladzina taqaw, dan makna orang yang bertakwa ialah meninggalkan yang haram. Walladzina hum muhsinun, dan berbuat ketaatan, memperbaiki amalannya. Jadi dalam dakwah kena ada dua-dua tu. Kita tinggalkan yang haram dan memperbaiki amalan kita. Dan inilah kunci pertolongan Allah dalam dakwah. Pertolongan Allah dalam dakwah. Jadi saya pesan pada diri saya dan juga sahabat-sahabat di luar sana, yang mana kita ada rasa himmah untuk berdakwah, perbaiki amalan kita juga. Amalan kita ni salah satu daripada sebab kejayaan dakwah. Kalau kita salat 5 waktu di masjid, kalau kita rajin zikir, kita rajin baca Quran, rajin sedekah, insya-Allah Allah permudahkan jalan dakwah kita. Begitulah juga kita dengan ahli keluarga. Kita sendiri baca doa, salat 5 waktu, baca Quran, puasa sunat, boleh jadi
Kemudian bila kita ajak anak kita ataupun didik ahli keluarga kita, saudara mara, sahabat handai, insya-Allah Allah bersama kita. Allah bersama kita, dan itulah kemenangan yang sebenar dalam ujian dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang menyambung risalah ataupun tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pewaris Nabi. Nak jadi Nabi mustahil dah. Kalau siapa jadi ngaku jadi Nabi, al-kadzab lah dakwah dia. Kita ni pewaris Nabi, tu maknanya mewarisi kerja Nabi. Kerja Nabi ni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tak bebankan kita dengan wahyu banyak. Tak perlu kita jadi setaraf Rasul baru nak buat kerja dakwah, tak. Cukup dengan dapat satu ayat, Nabi kata balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan itu sudah cukup untuk kita mendapatkan keistimewaan dan kelebihan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkati kita semua dan menjadikan kita dari rijalud dakwah, para pendakwah yang menyambung hijau mulia ini. Akhirnya kita bersama dengan para nabi di akhirat nanti, bersama para syuhada, para siddiqin, para salihin, kerana kita ni bersama dengan kategori itu. Saya sebut pun semalam, kita ni bukan kita ngajar ni nak kata kita ni sama level dengan alim ulama, dah. Ulama tu lagi hebat, kita ni tak siapa pun tahap mereka. Cuma bila kita mengajar, kita masuk golongan orang-orang yang mengajar. Walaupun hak kita ajar, kita kecil je, dia mengajar kita besar. Tapi jangan mengajar hak karut sudahlah. Mengajar di palsu, naya lah pula. Itu masuk kategori lain. Ni kita mengajar benda betul, walaupun sikit, alhamdulillah, kita termasuk dalam kumpulan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Nanti mudah-mudahan insya-Allah bersamalah kita dengan orang-orang yang macam tu. Okay? Macam buku kehadiran lah. Mari ke surau. Kalau pergi ke COVID tu kan, ambil COVID ni, kena daftar kehadiran, semua kena counting belakang. Tak kira lah mu duduk restoran tu makan benda mahal ke makan benda murah, minum air kosong pun, nama ada, semua kena kuarantin. Kita dalam majlis ilmu lagu tu juga, ada orang faham banyak, ada orang faham sikit. Tapi bila kita dah tulis, kita mari dalam majlis ilmu, siapa nak masuk syurga besok, siapa ada majlis ilmu, Allah Ta'ala panggil belakang, alhamdulillah kita masuk kumpulan. Walaupun kita ngajar ni, tak siapalah, ada Imam At-Tabari, nak buat Sahih Bukhari ko, siapa Datuk Mufti ko, mana ko, tak siapalah level. Ustaz kapung pun boleh jadi, tak siapa lagi, tapi alhamdulillah kita masuk kategori itu. Dan itulah cita-cita kita agar bersama dengan para anbiya, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah tamatlah kita surah An-Nahl. Insya-Allah besok pada hari Jumaat yang mulia kita akan mula masuk ke surah Al-Hijr. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.